Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh and very good morning. So today I will share with you, saya akan berkongsi dengan anda semua tajuk kereaktifan logam, iaitu reactivity of metals, chapter 4. Okay, bagi tingkatan 3 sains. Okay, so disebabkan saya ada kelas, dua kelas, iaitu kelas Bahasa Melayu dan juga bagi kelas DLP. Saya akan gabungkan dua kelas ini bersama-sama dan harap jika ada sebarang masalah ataupun tak faham di mana-mana, so kita akan berhubung selepas ini dalam Google Classroom ataupun melalui apa-apa medium yang mudah. Jadi kita mulakan dulu bab 4, iaitu bab 4.1. We will start with chapter 4.1. Okay. Okay. So 4.1, 4.1 iaitu variety of minerals. Okay. So kepelbagaian minerals. Bagi minerals, kerak bumi mempunyai lapisan yang paling luar bumi, terdiri daripada pelbagai jenis batu dan mineral. So mineral adalah bahan semula jadi yang mempunyai komposisi kimia yang tetap dan biasanya dijumpai dalam batu batan. Okay, for example, we have minerals in the earth crust, which is there is two form of minerals. So we have the first one is unsur dan yang kedua adalah sebatian. So in English we call elements, and also is a compound. Okay, natural compounds. Okay, ini adalah contoh-contoh yang ada dalam mineral, iaitu galena. In English also known as galena. And number 2 is hematite. Okay, hematite. Okay, we have pyrite and also magnesite. Okay, so mineral ini wujud dalam bentuk unsur, biasanya tidak aktif. Contoh mineral yang wujud dalam keadaan unsur ni adalah seperti emas, we have perak, merkuri dan platinum. Okay, unsur logam. Manakala bagi unsur yang bukan logam, so kita ada juga, iaitu karbon dan sulfur. Okay, so okay, unsur-unsur yang membentuk sebatian semula jadi, some of minerals cannot stay in the form of element. Okay, they need to form a mixture. Okay, it's not a mixture, it's a compound. Okay, you need to combine with other elements to make sure the element they are stable, the combination is stable. Okay, kebanyakan mineral yang wujud dalam sebatian ini mengandungi unsur-unsur yang aktif. So unsur-unsur aktif dia perlu bergabung dengan unsur yang lain seperti oksigen dan sulfur untuk membentuk sebatian yang stabil. Okay, stable compound. Okay, so contoh sebatian yang wujud dalam bentuk ini adalah bauxite, cassiterite, malachite. Okay, so contoh yang lain selain daripada bauxite, hematite, cassiterite, kita ada juga galena, malachite, pyrite, magnesite dan juga batu kapur. Batu kapur adalah contoh keadaan yang tidak stabil. So ini adalah contoh-contoh gabungan. Contohnya bauxite adalah aluminium yang bergabung dengan oksigen. Besi yang bergabung dengan oksigen adalah hematite. Okay, cassiterite adalah timah yang bergabung dengan oksigen. Okay, dan contoh-contoh lain lah. So
terdapat dua sifat-sifat mineral. So kita bahagikan kepada dua. Okay, we divide into two. Number one is physical, and number two is chemistry. Okay, chemical. Sorry. Okay, so chemical. So sifat-sifat mineral bagi fizikal, contohnya adalah kekerasan dan juga warna mineral. So the hardness and the color of mineral itself. And bagi sifat kimia pula adalah contohnya adalah keterautan dalam air. Okay, dan tindakan asid dan alkali pada mineral, dan kesan pemanasan. Okay, ada tiga, iaitu larut dalam air, kesan asid dan alkali terhadap mineral tersebut, dan juga kesan pemanasan. So kita lihat, let's see the physical first, physical characteristic. So mineral have different colors. Okay, depends on the chemical composition. So the colors is different. For example, is hematite is a brown color, have a brown color, perang. So malachite warna hijau. Okay, green color. Calcite iaitu batu kapur, warna putih. Galena is a brown. So cassiterite adalah berwarna hitam. Okay, calcite, cassiterite. Okay. Kekerasan mineral dapat ditentukan dengan menggores mineral tersebut dan menggunakan alat yang dinamakan sclerometer. Okay, this is a sclerometer to define the hardness of the minerals. So mineral yang kurang keras dapat digores dengan mudah berbanding dengan mineral yang keras, dan mineral yang lebih keras boleh menggores mineral yang kurang keras. So kekerasan mineral ini disukat pada skala Mohs. Okay, so skala Mohs ni, calcite biasanya berskala 3. So intan berskala 10. So intan adalah mineral yang paling keras. So dia digunakan untuk memotong ataupun menggores semua mineral lain, termasuklah intan tu sendiri. Okay, so the chemical characteristic, sifat-sifat kimia. So kebanyakan mineral tidak larut dalam air. So mineral-mineral yang mengandungi unsur logam, natrium dan kalium saja yang larut dalam air. So mineral-mineral yang mengandungi logam oksida dan logam karbonat bertindak balas dan larut dalam asid. So tindak balas logam karbonat pada asid, dia akan membebaskan karbon dioksida, will release the carbon dioxide gas. So mineral yang mengandungi logam oksida biasanya adalah stabil dan tidak terurai apabila dipanaskan. Okay, it will have a stable but logam oksida, okay, dipanaskan dengan karbon. So logam, tulin dan gas karbon dioksida akan dibebaskan. Okay, so dia perlu dipanaskan dengan karbon, unsur karbon. So dia akan menghasilkan logam tulin. Okay, so mineral yang mengandungi logam karbonat dan logam sulfida biasanya terurai bila dipanaskan. So logam karbonat nanti kita lihat, dan logam sulfida pun kita akan lihat apakah gas yang akan dibebaskan. Okay, so logam karbonat, okay, karbonat metals akan terurai kepada logam oksida, dan gas karbon dioksida akan dipanaskan. So apabila gas karbon dioksida dibebaskan, so kita akan gunakan air kapur untuk menguji kehadiran karbon dioksida. Kalau air itu bertukar menjadi keruh, so dia adalah gas karbon dioksida. Okay, contoh logam karbonat yang dipanaskan, contohnya kalsium karbonat. Okay, so dia akan menghasilkan kalsium oksida dan juga karbon dioksida. Okay, begitu juga zinc. Okay, untuk logam sulfida, dia akan terurai apabila dipanaskan dalam udara dan menghasilkan logam oksida dan juga gas sulfur dioksida. So ada beza gas sulfur dioksida dengan gas karbon dioksida.
So contohnya zinc sulfida akan dipanaskan, dia akan menghasilkan zinc oksida dan juga sulfur dioksida. So gas sulfur dioksida ni dia tak guna air kapur, so dia akan gunakan larutan kalin permanganat yang berwarna warna ungu. So dia akan menukarkan warna ungu tadi kepada warna colorless, okey, yang larutan yang tidak berwarna. Okey. Okay, there is a various type of uses of minerals. Contohnya kalsium oksida dan kalsium karbonat, batu kapur, digunakan untuk menetralkan tanah yang berasid. Okay, kalsium karbonat juga digunakan dalam relau bagas, yang dalam gambar ni, okay, untuk mengasingkan benda asing semasa pengekstrakan besi. Okay. Silikon dioksida atau silika yang didapati dalam pasir mempunyai takat lebur yang tinggi, iaitu kira-kira 1713 darjah Celsius, yang digunakan untuk membuat kaca. Dan aluminium oksida biasanya dijumpai dalam pelindung sinaran matahari dan dalam bahan kosmetik seperti pengilat kuku dan gincu. Okey, so habis untuk 4.1. So kita lihat pada soalan. We will try to answer this question. So unsur aluminium biasanya dijumpai dalam kerak bumi dalam bentuk sebatian, iaitu aluminium oksida, iaitu bauksit lah. Namun demikian, unsur emas biasanya dijumpai dalam bentuk emas tulen. So jelaskan secara ringkas penyataan di atas. Okey, tahu tak jawapan? Do you have any idea how to answer this question? Why aluminium usually found in the earth crust in the form of compound, natural compound is bauxite, but for gold usually found in the form of pure gold. Okay, so explain your answer. Okay, let's see. So aluminium wujud dalam bentuk sebatian, manakala emas wujud dalam bentuk unsur bebas. So aluminium is found in the form of compound, while gold is found in the form of elements. Okay, so aluminium adalah unsur yang reaktif. So maka aluminium bergabung dengan oksigen untuk membentuk aluminium oksida yang lebih stabil. Manakala emas adalah unsur yang sangat reaktif, dan oleh itu emas tidak bergabung dengan unsur lain dan wujud sebagai unsur bebas. Itu adalah jawapan. So aluminium is a element that very reactive. So you need to combine with oxygen to make aluminium oxide to make it more stable, while the gold itself is a element, non-reactive element. Okay, is not reactive, so it will not combine with other element, so it will form of itself, gold itself. Okay, so I hope 4.1 is easy to understand. If you have any question, jika ada sebarang soalan, awak boleh bertanya, boleh menghubungi saya untuk bertanya tentang tajuk 4.1. Terima kasih.